السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. أما بعد لله تعالى. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita diberi ruang dan peluang untuk berada di rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, ya, sepanjang bulan Ramadan yang lalu kerana menunaikan ibadat puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita, ya, dengan lafaz dan doa taqabbalallahu minna wa minkum salihati a'malina wa salihati a'malikum amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1, sampai muka surat 204. Kita habis, saya tanda ni sungguh 203 habis. Tajuk sukarnya orang-orang Yahudi beriman. Kita habis penerangan 203, sebab turun ayat 76. 204 tu belum. Yang 203 tu sebab turun ayat 75. 76 ada sebab turun ayat lagi. Kita baca dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أكلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Sadaqallahul Azim. Ayat 75, 76, 77, 78. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, wahai Muhammad, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Tetapi apabila mereka berada sesama mereka saja, lalu mereka berkata, apakah kamu menceritakan kepada mereka, yakni orang-orang mukmin, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Maha mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, yakni Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Tengok makna zahir pun dah tahu dah. Ya. Patutlah tajuk dia sukarnya orang-orang Yahudi beriman. Ya. Jadi kalau dalam kuliah yang lalu sebelum Ramadan, ya, saya dah terangkan sebuah sedikit, ya, ke surat 203. Jadi saya tak berniatlah nak memanjangnya. Jadi kita masuklah 204, iaitu sebab turun ayat 76. Okey. Sebab turun ayat 76. Ayat 76 yang kita baca tadilah. Wa iza laqul ladzina amanu tu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, ya. Mula-mula tu salah tuan-tuan. Dia salah cetak, salah silap tu. Bukan muhajid. Tak ada. Tak ada nama tabi'in nama muhajid. Mujahid. Betul kata. Ya, bukan muhajid. Dia salah. Dia salah tu. Dia salah kan. Mujahid berkata. Mujahid ni maksudnya seorang tabi'in, iaitu Mujahid bin Jabir. Saya kalau sebut Mujahid, saya ulang yang tu je sampai nak hafal dah. Mujahid bin Jabir Al-Quraisi Al-Mahzumi Al-Muqri'u Al-Muhdisu Al-Faqihu. Dia seorang tabi'in, nama dia Mujahid bin Jabir, dari Quraisy, Mahzum, Bani Mahzum, seorang ahli hadis, seorang ahli faqih, seorang ahli tafsir. Dia tabi'in, ya, dia lahir pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maksudnya dia bertemu dengan sahabat, ashabuhu, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kila, saya sebut lagi kila. Esok jumpa secara teri tuan-tuan, sampailah kita kenal Mujahid ni. Kila dikatakan Mujahid ini, ya, belajar mengaji, ya, Quran dengan tafsir dia sekali dengan sahabat besar Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas. Sampai kata beratus-ratus kali Allahu Akbar. Itulah alim tak alim dia. Itu tabi'in. Dia bertemu sahabat yang asil. Yang asil. Kita ni tak asil dah, tak ori lah. Berapa kali tabi'in tak tahulah. Berkata bahawa dalam perang melawan Bani Quraizah, Nabi SAW berdiri di sebalik benteng pertahanan orang Yahudi sambil berteriak dengan keras, memanggil dan mencabar mereka, wahai saudara-saudara kera, wahai saudara mara babi,
wahai gerombolan penyembah tagut. Jadi perang Bani Quraizah ni berlaku apabila Nabi SAW sendiri diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membalas tipu helah khianatnya Bani Quraizah dalam peperangan yang besar, iaitu peperangan Khandaq, ataupun dikenali dengan peperangan Ahzab. Genting saat itu kumpulan gabungan kafir, Quraisy, munafik, semua sekali diangkut lawan dengan Nabi. Sehingga Nabi, dicerita panjang dulu, dah cerita pendek kan, akhirnya mengambil pendapat Salman Al-Farisi yang menggali kubu Khandaq kan di sekitar Madinah pada ketika itu, dan itulah satu bentuk peperangan baru yang tidak mereka temui sebelum ni. Bijaknya Salman Al-Farisi, lapangnya dada Rasulullah menerima pendapat orang lain. Padahal baginda seorang Rasul. Jadi dalam peperangan tersebut, Bani Quraizah tadi asalnya telah pun menerima piagam Madinah, hidup damai dengan Rasulullah. Piagam Madinah tidak boleh memerangi satu antara lain, masing-masing bersama-sama dengan Rasulullah mempertahankan Madinah. Tengah duk perang tu dia paling tadah. Itu yang kan. Jadi paling tadah macam mana pun, kerja ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka kalah juga, terpaksa berundur. Akibat ada daripada mereka itu yang datang kepada Rasulullah mengakui Islam, dan kemudiannya pecah belah. Puak-puak nu lagi sekali. Pakatan Quraisy pecah dengan Yahudi ini, dan itu Bani Nadir lah kan. Pecah, akhirnya menang. Jadi Rasulullah dia berteriak, ya ikhwanul qiradata, ya ikhwanul khanazir. Terjemah dia tadi dah tu. Saudara kera, saudara mara babi, penyembah tarut. Depa heran pasal apa depa tahu cerita kita ni. Macam mana Rasulullah tahu? Cerita ni bukan cerita baru berlaku. Berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dah. Kan? Macam mana dia berlaku? Tentulah wahyu. Rupanya, tentulah cerita tu sampai juga ke telinga orang-orang Islam melalui pengetahuan ilmu yang ada pada orang Yahudi. Orang munafik duk cerita datuk nenek moyang dia yang dulu-dulu duk jajah tu. Lama-lama orang tahu. Kan berbangga-bangga dengan datuk nenek moyang dia cerita. Lama-lama tahu. Kemudian dia bertanya antara satu sama lain. Ni khubara uhum lah, pembesar-pembesar. Siapakah yang memberitahu mereka perkara ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak keluar berita ini kecuali daripada kamu semua. Patutkah kamu ceritakan kepada mereka akan apa yang terangkan oleh Allah kepada kamu dalam kitab Taurat? Dia marah. Dan kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad yang dijadikan hujah bukti yang dapat mengalahkan kamu. Lalu turunlah ayat di atas mendedahkan sesalan mereka sesama sendiri. Tak payah duk sorok. Benda wahyu nak sorok mana? Tuhan tahu. Kan? Sampai juga kepada Nabi Muhammad. Akhirnya terlepas cerita. Lah yang apa pergi cerita pasal apa? Marahlah kubara'uhum, pembesar-pembesar mereka.
kubara'uhum, ru'asa'uhum, kata ulama tafsir marah. Tapi cerita pakai apa? Kan? Cerita ni kita palit diri kita balik. Kan? Kena batang hidung kita balik. Siapa tahu? Macam itulah. Ya? Ibnu Abbas berkata, Abdullah Ibnu Abbas berkata, Abdullah Ibnu Abbas berkata, antara sebab lain diturunkan ayat inilah, apabila mereka berjumpa orang-orang mukmin, mereka berkata, kami beriman mereka bahawa teman kamu Muhammad adalah pesuruh Allah, tetapi ia diutuskan hanyalah untuk kamu sahaja. Apabila mereka berada sesama mereka saja, mereka akan mempersoalkan, adakah perlu diberitahu kepada orang Arab tentang hal ini, bahawa memang benar Nabi Muhammad adalah daripada kalangan mereka, dan dengan demikian kamu akan dikalahkan. Lalu Allah turunkan ayat ini. Dua sebab turun ayat. Ya. Ini perangai buruk orang Yahudi. Ya. Mereka bukan tak tahu, mereka tahu. Ya. Sangat tahu. Ya. Akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya cerita dalam kuliah-kuliah yang lalu bagaimana orang Yahudi, antaranya yang terawal, saya ulang balik, tak apa tuan-tuan dengar cerita, lama-lama kita pun boleh cerita kat anak isteri kita, kan? Bagaimana Ibnu Hayyiban terlebih dahulu datang ke bumi Yasrib. Pasal apa datang? Pasal dah tak tahu nak pergi mana dah. Dikatakan orang-orang Yahudi ini datang apabila mereka diusir oleh siapa? Kaisarul Rum, kata ahli tarikh mu'arrikhul Islam. Kaisarul Rum iaitu Titus. Lebih kurang 75 tahun, 75 ke atas lah, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam, kata mu'arrikhun. Ada yang rod, ada yang bangkang, tu cerita lain. Benda ni kadang berselisih sejarah. Ya. Siapa sampai dulu? Ya. Orang Yahudi sampai dulu ke? Orang Aus dan Khazraj ke sampai dulu ke? Ya. Tapi kalau kita buka-buka sejarah, memang ada pesan ulama. Ya. Aus dan Khazraj tu datang turun sampai ke bumi Yasrib itu sebab nak menyelamatkan diri untuk terus survival hidup dia, kerana pada masa itu pecahnya iaitu satu empangan yang besar, iaitu empangan yang dinamakan Saddul Arim ataupun bedongan, ya. Bedongan itu pun selisih pendapat ulama juga. Ada yang dibina zaman Balkis lagi, Sulaiman. Kalau dah rujuk kepada Balkis Sulaiman tu, tentulah mereka sampai dulu, kan? Harun, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Musa, Isa. Tak lambat tu, kan? Dia lari mencari daripada Yaman, Jazirah pada semenanjung Malaysia duduk macam tu, Jazirah sengit sikit duduk macam tu. Yaman ni duduk bawah. Yaman, Oman, Madinah, Mekah, Syam atasnya tu. Belah ni laut, belah ni Afrika. Dia belajar sejarah Islam dulu lah, kan? Itulah lebih kurang. Ya. Jadi bila kerajaan Sabak, Yaman tu kerajaan Sabak lah dulu tu, kerajaan Sabak. Sabak ni ada dalam Quran diceritakan, laqad kana li sabain fi maskanihim ayatun jannatan an yaminin wa an shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Surah ayat itu. Surah apa saya tak ingat. Ya. Adalah bagi Sabak itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sabak, kerajaan Sabak. Ada yang kata 1300, 1400 sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam.
kerajaan Sabak, Balqis kan, Sulaiman kan, yang jin bawa istana Balqis tu kan. Masa tu dah ada empangan bedungan tu katanya. Lepas tu ada pula kata di sejarah, bukan masa Balqis, zaman lepas tu, pemerintah lepas tu, bedungan tu runtuh, pecah. Tu depa lari turun ke yang duduk di selatan Jaziratul Arab tu. Dia naik ke sana, dia cari bumi dia Yasrib, Madinah, Mekah, Syam, dekat Madinah. Dia cari untuk hidup kan. Ini sejarah menarik kita. Sabak ni, kaum Sabak kan. Tak sampai lagi ayat dia. Bila nak sampai tak tahulah. Kalau cerita kaum Sabak, Baqarah pun tak habis lagi. Eloklah kita sama-sama tua punya umur. Jadi kalau masuk tu boleh dia cerita sikit-sikit kan. Jadi ya Allah, bumi yang betul-betul makmur, ya, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur ni, negara yang penuh dengan kebaikan, ya, mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ahli tafsir dia mentafsirkan, menceritakannya, antaranya Qurtubi ada cerita, tafsir yang besar lah, ya. Qurtubi ada cerita, dia kata masuk bumi Sabak tu, kita orang Melayu selalu junjung raga, galah raga, bukan junjung, kita galah di belakang lah masuk kebun kan. Orang Arab dia junjung atas kepala, masuk kebun dia tak jatuh raga dia. Dia macam tu, kita galah kat belakang raga, dia junjung ke atas. Tuan-tuan ada rezeki berjalanlah ke Mesir. Saya duduk Mesir, alhamdulillah lah kan. Dia boleh naik beskat tu. Beskat kan? Is duduk atas ni, junjung is. Besar macam meja tu. Junjung, bubuh, susun is tinggi tu. Naik beskat. Tak terbalik. Amboi, hebatnya tu. Tuan-tuan tengok YouTube. Sebab saya duduk sana soroi. Ya. Saya duduk 3 tahun. Ya. Tak jatuh. Mereka memang pakar betul junjung. Ni nak cerita junjung ni. Kata ahli tafsir, kalau junjung raga, junjung bakui masuk bumi Sabak pada ketika itu, yang dikatakan baldatut tayyibatun wa rabbul ghafur tu, ya, kata ahli tafsir, masuk je buah luruh jatuh dalam bakui itu penuh, keluar penuh. Tak nak cerita subaknya. Subak sampai tarah tu. Kan? Sabak tu dia antara dua gunung tu, kemudian diletakkan empangan supaya tak berebut air. Kau habis lah. Ya. Dia buat empangan, kata bedungan tu pecah, Selul Aram. Dan diceritakan pula, saya tak ingat, tapi sama ada Qurtubi ataupun tafsir besar lah, dia ceritakan wallahu alam, ditebut dekat tafsir, tidak ada langsung kala jengking, tidak ada langsung semut, binatang-binatang perosak tidak ada. Masya Allah tuan-tuan. So bayangkan tuan-tuan, buat bendang tak ada tikus. Lah padi, tak ada langsung makhluk perosak. Punya nak kata. Selang tak berapa lama lepas tu, akhirnya mula-mula berpegang dengan ajaran akidah sahihah Nabi Allah Sulaiman, hasil daripada dengan Ratu Balqis tadi. Kan? Lama-lama lari di sembah matahari, sembah kawakib, bulan, bintang, berhala. Allah Ta'ala marah. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailil arim. Dalam Quran dia sebut, mereka tolak dakwah Nabi, tak ikut dakwah Nabi. Kemudian Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala hantarkan bah al-arim. Itulah yang kata pecah bedungan tu, dicerita dalam Quran.
fa arsalna alaihim sailal arim. Quran sebut. Okay. Pecah bendungan tu yang kata lari sampai ke bumi Yasrib. Itulah katanya hijrahnya kaum Aus dan Khazraj daripada Azdi, kabilah Azdi. Adik-beradik Sabak tu dia ada anak-anak dia, antara anak ni Azdi pergi ke Yasrib. Tu kata ada Aus dan Khazraj. Kata ulama tafsir mu'arifun, depa ni sampai dulu. Ada yang kata pula Yahudi sampai dulu. Wallahu a'lam bissawab. Kita yang menakalkan cerita ni duduk tengah-tengah. Kalau bagi saya rasa ikut fakta tafsirnya macam Aus dan Khazraj sampai dulu. Awal lagi. Itu yang ceritakan. Jadi Aus dan Khazraj ni dengan Yahudi ni duduk sekali di bumi Madinah. Okay. Jadi dia bukan tak tahu cerita ni, tahu. Ya, akhirnya cerita akan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu yang cerita Ibnu Hayyiban datang tu. Ya. Ibnu Hayyiban datang, ya, antara yang mencari ini. Kerana percaya akan turunnya hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bumi Makkah ke Madinah Yasrib atas apa yang diceritakan dalam kitab Taurat. Jadi katakan dia bukan tak tahu. Dia cerita Abdullah bin Salam faham habis. Tapi bila datang Nabi Muhammad, mereka ingkar, tolak. Kerana inilah cerita dia. Dan mau dicerita pecah tembelang juga. Ya. As-Sudi 204. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sudi ni siapa? Abdul Rahman As-Sudi. Ni nama dia Abdul Rahman As-Sudi. Tabi'in juga. Bukan sahabat. Berkata bahawa ayat tersebut diturunkan berhubung dengan satu kumpulan dari kaum Yahudi yang telah beriman dan kemudiannya mereka menjadi munafik. Mereka memberitahu orang-orang Arab yang beriman tentang apa yang mereka ceritakan sesama mereka. Lalu sebahagian daripada mereka, patutkah kamu ceritakan kepada mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu tentang azab yang akan menimpa kamu, supaya mereka berkata, kami adalah lebih dikasihi oleh Allah daripada kamu dan lebih baik daripada kamu di sisi Allah. Dia tak tahu. Dia silap sembang terlajak lah. Sembang terlajak lah. Dia tak tahu cerita Nabi Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Kenal sungguh sebagaimana mereka kenal anak mereka. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang yang rugi diri sendiri, apa pun tak dapat kerana tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi. Ya. Ini cerita dia. Katakan ada satu ruhtun ni kumpulan lah. Ya. Telajak cakap orang munafik. Ya. Bohong lama-lama pun terkeluar juga munafik dia tu. Terzahir juga munafik dia. Ya. Nampak dikesan perangai, budak tahu dah kan. Okey, tengok tafsir dan ulasan 204. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menaruh harapan agar ahli kitab Yahudi dan Nasrani bergabung dalam dakwah dan beriman dengan risalah Nabi dalam menghadapi serangan orang-orang musyrikin. Kerana adanya persamaan di antara mereka, iaitu mempercayai kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, para sahabat, ashabuhu ridwanullahu alaihim ni, ya Allah, sangat-sangat ingin orang Yahudi itu bersatu bersama-sama mempertahankan Islam, mempertahankan akidah tauhid, kembangkan Islam, kembangkan akidah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah, sama juga dengan para nabi yang sebelum dibawa. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan benar-benar datanglah kepada kamu rasul, utusan itu datang daripada diri kamu sendiri, bangsa kamu sendiri. Ya,
azizun alaihi, yang sangat ambil berat apa yang menguntungkan kamu. Dalam Quran diterangkan ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Ya, sangat kasih, ya, lemah lembutnya dengan orang Islam. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi orang munafik tidak, ya. Orang suruh sambung bersama-sama dengan Nabi, ya, yanquduna ahdallah, langgar apa yang Allah Taala perintahkan. Wa yaqta'una ma amarallahu biha an yusalu, putuskan apa sahaja yang Allah Taala suruh sambung, ya. Ini sifat orang Yahudi, ya. Dan membenarkan kenabian para nabi dan meyakini hari kebangkitan serta hari akhirat, ya. Sama, ya. Ani'budullah wa ijtanibu taghut. Tetapi satu riwayat lain menegaskan bahawa ayat ini turunkan pada orang Ansar yang menjadi sekutu orang Yahudi kerana wujudnya hubungan kejiranan dan susuan antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengharap agar orang tersebut beriman. Ada kata riwayat mengatakan ayat ini juga, ya, ayat yang afatat ma'u tadilah, ya, sebab ini dah masuk tafsir dan ulasan berkenaan dengan orang muhajirin, orang Ansar. Orang Ansar dekat situ adalah Aus dan Khazraj. Dia bersahabat baik, dah duduk sekali, ya. Duduk sekali bersahabat baik, ya. Jahat-jahat juga, yang baik-baik juga, bukan semuanya jahat, ya. Ada yang telah pun bernikah antara satu sama lain, ya. Jadi ada yang membantu antara satu sama lain. Itulah, ya. Pada ketika itu Muhajirin ni, Ansar ni tadi, Aus dan Khazraj ni masing-masing bersahabat dengan orang Yahudi masing-masing. Ada puak tu, ada puak ni, ya. Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, masing-masing ada bersahabat antara Aus dan Khazraj tadi, ya. Misalnya Aus, dia bersahabat baik dengan Nadir dan Quraizah. Kalau Khazraj pula, dia bersahabat baik dengan Qainuqa. Dikatakan ni, ya. Lalu turunlah ayat, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu apatat ma'un. Kemudiannya 205, kata Dr. Wahbah Azhari, ayat-ayat di atas, ayat-ayat ni lah, afatat ma'un sampai habis itu, ya, sampai wahum ya'lamun wa idza laqul ladzi, itu belum lagi. Ayat-ayat di atas turunkan sewaktu Allah Subhanahu taala menerangkan keburukan orang-orang Yahudi agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin tidak mengharapkan keimanan orang-orang Yahudi. Ini kerana segolongan pendeta dan pemimpin mereka mendengar kalam Allah, kemudiannya mengubahnya dan mentakwilnya, membuat andaian ayat tersebut menurut hafsu dan kemahuan sendiri. Inilah sifat orang Yahudi. Memang, ya, dia buat macam mana pun, ya, para sahabat Nabi, ashabuhu ridwanullahu alaihim, ya, sangat bersabar menyampaikan dakwah, ya, sangat bersabar menyampaikan dakwah, bersabar supaya Islam itu diterima oleh orang-orang Yahudi pada ketika itu, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini memang telah sedia maklum. Allah Ta'ala tegaskan lagi, ya, satu kaum yang bukhul, yang kaki pembohong, kazibun, ya, sangat penipu, ya. Bukan tak tahu. Tapi sebab apa Rasulullah teruskan juga dakwahnya? Kerana nak menyatakan kepada kita. Ini kena ambil yang tiba ni. Yang dikatakan yang tiba li umumil lafzi la li khususis sabab. Dalam lagi tafsir dia kena yang tu lah. Mengambil yang tiba atas lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Nak menyatakan kepada kita macam mana sekalipun dakwah tetap disampaikan.
Orang suka ke tak suka ke, dihadik ke, dicaci ke, dicemuh kita, kerja dakwah tak boleh berhenti. Mesti ada dua. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kerja dakwah tak berhenti jalan. Bukan tak tahu, tapi nak menyatakan bahawa kerja dakwah tu teruskan. Kita terus bagi peringatan. Begitu juga sunnah. Sunnah ni maksudnya benda yang sama dilakukan. Sunnatullah pada para anbiya dan rasul yang sebelum ni. Fir'aun lah kalau ketika itu, siapa yang sanggup sampaikan dakwah pada dia? Bukan tak tahu Fir'aun tu panggil dia macam mana. Nabi Musa tak tahu ke panggil Fir'aun tu? Allah tak maklumkan? Dah maklum dah. Izhaba ilal Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun, beri peringatan kepada Fir'aun. Tak tahu. Dakwah perlu disampaikan. Nak menyatakan kat situ, itu sunnah. Sampailah ke hari kiamat. Orang terima, tak terima, itu bukan kerja kita. Kita hanya menyatakan kebenaran. Terima tu hidayah bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mengira, menghitung, muhasabah akan amalan yang dakwah yang kita lakukan. Kalau nak umat nak maju mesti ada dua ni, ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Majulah umat, saling memperingati antara satu sama lain. Kawan ni terlajak, kawan ni tarik balik dia. Ketua ni terlajak, yang bawah tarik. Ketua terlajak dengan dua-dua terlajak sekali, junah masuk neraka. Tu je dah. Ini asalnya itu lah. Kemudian kalau nak cerita takwil ni, dah cerita dah dulu banyak sangat dah. Boleh cerita, saya malas nak ulang. Dia takwil, dia ubah ayat ni macam-macam orang Yahudi ni. Orang kata orang kata suruh mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila masuk bumi bumi Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ketika itu dapat masuk pada zaman Nabi Yusha bin Nun, kemudian suruh minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa qulu khittatun na'fil lakum khatayakum. Orang suruh kata hittah, dia tukar perkataan hittah kepada hintah. Saya tahu kan? Orang suruh kata Allah ma'fil lana zunubana, tak payah nak minta ampun ke Allah. Buat apa? Bayar saja gandum 2-3 tangkai sudah. Dia tukar habis. Itu orang Yahudi. Cerita banyaklah. Orang Yahudi pada masa itu bukanlah golongan yang lebih baik keadaannya daripada orang Yahudi sebelumnya. Ketika mana tu? Ketika itu, ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi dah ada, seleweng dah. Orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu, pada masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah ada orang Yahudi. Pada masa ayat ini diturunkan di Madinah, bukanlah golongan yang lebih baik keadaannya berbanding orang-orang yang sebelum tu. Sama saja. Justru itu mereka tetap mewarisi, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sifat sombong, takabur dari nenek moyang mereka yang terdahulu. Sama je, dia tak berubah sampai kelak. Dia kata dialah yang terpilih, bangsa yang terpilih. Sedangkan hakikatnya terpilih ketika belum lagi lahir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang
Ya, yang dikatakan kuntum khaira ummatin itu belum lagi. Kan? Terbaik-baik umat Nabi Muhammad. Pada masa tu Nabi Muhammad tak ada lagi, sallallahu alaihi wasallam, tak lahir lagi, tak wujud lagi Nabi Muhammad. Dia lah yang terbaik. Berbanding kaum lain, dia ada kitab. Bila datang dia Nabi Muhammad, dia tak mahu ikut ajaran Nabi Muhammad, dia yang paling terburuk. Itu sebab kata wala takunu awwala kafirin bih. Kamu jangan pula jadi orang yang mula-mula kufur akan ayat Allah Taala. Allah Taala bagi warning, siap dah. Warning tak warning. Ini orang tadi, ya. Mereka sudah mengetahui bahawa perbuatan itu bertentangan dan berlawanan dengan hakikat dan kenyataan. Oleh itu bagaimanakah kamu boleh mengharapkan orang Yahudi akan beriman sedangkan zaman silam mereka penuh dengan kesesatan. Jadi Allah SWT menyatakan kepada Nabi Muhammad, tidaklah menghalang Nabi Muhammad untuk berdakwah. Dakwah tetap diteruskan. Ya. Ya. Dakwah tetap diteruskan dan kita hari ini menikmati Islam, ya, atas, ya, darah perjuangan para sahabat as-sabiqunal awwalun, ya, yang mereka itu, ya, telah syahid di medan perang kerana Islam. Ya. Kita adanya Islam hari ini hasil titisan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif. Ya. Sahabat. Jadi kita ni duduk ni atas kesusahan orang lain. Ya, kita sangat menghargai, bersyukur dengan Islam, ya. Dan kemudiannya Dr. Wahbah Azali sambung sebab-sebab lain. Ini baru masuk tafsir ayat wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Sebab-sebab lain yang menghalang mereka tidak beriman adalah sifat munafik. Apabila orang munafik di kalangan mereka bertemu orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman dengan Allah dan Nabi Muhammad. Seperti mana kamu beriman? Kerana Nabi ini sudah pun diberitahu kedatangannya kepada kami, justru kami adalah bersama-sama dengan kamu pembohong, orang munafik ni. Ya. Dia sebenarnya, kata ulama tafsir, dalam hajat tersimpan dalam hati dia kemaruk dengan ghanimah, harta rampasan perang, keuntungan dunia. Ya. Kerana dia sanggup buat macam mana pun asal dia untung dunia. Dia nak, terutamanya nak mendapat ghanimah, kata ulama tafsir, ya. Sebab itu kalau kita lihat, ya, orang munafik ini, ya, kalau kita lihat ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan rangai buruk orang munafik ni, ya. Orang munafik ni dia tak ada masalah, ya. Dia kata apa? Ya. Qala Ar-Rabi' bin Anas wa Qatadah. Rabi' bin Anas wa Qatadah, ya, semuanya adalah tabi'in, ya. Tabi'in Qatadah, Rabi' bin Anas pun tabi'in juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adalah pernah ketikanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la yadkhulanna alaina khatbatal Madinah illa mu'min. Jangan ada antara orang yang bukan mukmin masuk bumi Madinah ni. Nak masuk macam mana? Ya. Dapat kat orang munafik, dia kata senang aja. Faqala ru'asa'uhum min ahli al-kufr. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin besar daripada mereka yang kufur wan nifaq, munafik. Apa kata dia? Izhabu. Tak apa, dia tak bagi kata tu. Dia bukan tahu. Izhabu, pergi masuk Madinah. Ya. Faqulu amanna. Allah katalah kami beriman. Munafik kata. Waqfuru idza raja'tum. Nanti balik ke tempat asal, kufurlah. Tak usah ikut. Inilah orang-orang munafik. Ya. Fakanu ya'tunal Madinah bil
bil bikri wa yarji'una ilaihim ba'dal asri. Maka datanglah masuk pada waktu pagi dalam keadaan beriman, pulang pada waktu asar munafik balik, berulanglah masuk Madinah. Itu dia punya modus dia. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasbahu ar-rajulu mu'minan. Seorang lelaki itu paginya dia beriman, wa yamsi kafiran, petang dia kufur pula. Wa yamsi rajulu mu'minan, petang dia mukmin, wa yasbahu kafiran, pagi kafir balik. Yabi'u dinahu, dia menjual agama dia, bi'aradin minad dunya qalil, untuk mendapat keuntungan dunia yang sedikit. Na'udzubillahi minadz zalik. Itu iktibar dia. Ini contoh orang Yahudi ni. Allahu akbar. Fi darkil asfali minan nar, duduk bawah kerak tu padan dengan habuan dia. Na'udzubillah, jangan kita jadi macam tu. Itu iktibar dia. Apa lagi? Kemudiannya, patutkah kamu memberitahu kepada pengikut-pengikut Muhammad tentang apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu dan kitab Taurat, bagaimana kamu lakukan ini semua sedangkan mereka menjadikan perkabaran kamu sebagai hujah untuk mengalahkan kamu. Mereka juga menggunakannya untuk membantahi kamu di sisi Tuhan pada hari kiamat nanti. Dia tahu dah. Kata Dr. Wahbah tadi, dia tahu dah hari kiamat nanti confirm masuk neraka. Dia tahu dah. Habislah, nanti mati daripada berhujah dengan kita, nak jawab apa? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kata Dr. Wahbah Zahili, sebagai hujah untuk mengalahkan kamu mengalahkan kamu. Mereka juga menggunakannya untuk membantahi kamu di sisi Tuhanmu pada hari kiamat nanti. Dah tahu dah sebenarnya. Perbuatan dia tu mengundang kemarahan, murka Allah, dicampakkan fi darkil asfali minan nar. Bukan tak tahu, tahu. Allahu akbar. Teruknya perangai. Janganlah kita jadi macam tu. Tak tahu. Dan Allah Ta'ala pun tahu dah. Puak-puak ni, puak-puak yang special macam ni. Walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakazibun. Walau ruddu, patah balik macam mana pun dekat dunia ni, bagi sekali lagi hidup, walau ruddu la'adu, dia akan pasti kembali perangai. Tentu special dia. Limanuhu anhu, atas yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala lakukan pada. Jangan buat macam ni. Limanuhu anhu, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Mereka ni sebenarnya pendusta. Ya Allah, na'udzubillah lagi, berlindung. Janganlah sampai tara tu. Kan tak tahu. Dia tahu tempat dia tu, dia tahu hasil daripada derhaka dia, menimbul kemarahan Allah Ta'ala tu tahu. Allah Ta'ala bagi juga, wala rudu la'adu limanu anhu wa innahum lakazibun. Mengukuhkan lagi akan kenyataan ini. Wajar, lantas Allah Ta'ala menyangkal. Allah Ta'ala sangkallah dalam ayat ni. Yang tadi saya baca tu, wala rudu tu surah lain, surah Al-An'am kot. Dalam ayat ni Allah Ta'ala menyangkal. Allah kata apa? Awala ya'lamu annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. 77. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang sedang mereka nyatakan. Nak balas balik hang sorok tara mana pun, lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyangkal kebijaksanaan mereka
dengan mengatakan, tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang tersembunyi dan dinyatakan secara terang-terangan, mengetahui segala yang gaib dan yang zahir, sama ada kamu dedahkan rahsia atau kamu sembunyikannya, namun Allah SWT tetap akan memberi balasan berdasarkan amalan kamu. Ya. Allah Ta'ala terang lagi dan surah yang lain lah, Al-Quran yang lain, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qab. Allah Ta'ala sebaliknya nanti akan zahirkan apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi ini. Nampakkan, zahirkan. Tak mengaku lagi. Ni contohnya, ya. Nak sorok macam mana, ya. Sorok macam mana pun Allah Ta'ala tahu, ya. Allah Ta'ala khabir, maha detail ilmu Allah Ta'ala. Khabir. Kalau pakar tu dalam bahasa Arab dipanggil khabir, ya. Khabir, pakar. Pakar, doktor pakar tu khabir, ya. Tapi tak bolehlah nak lawan khabirnya Allah Ta'ala. Sifat Quran disebut Allahu khabirun. Khabirun tu maksudnya sangat detail. Sedetail-detailnya. Nak lari kat mana tak boleh. Ceruk ni ada, ceruk ni ada, ceruk ni ada. Semuanya dalam ilmu Allah SWT sangat detail. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kita berhenti dekat tu 205. Nanti kita sambung lagi. Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab, pada pertemuan yang lain insya-Allah, ayat yang terakhir tu 78, ya. Surat 205 dan 206 pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan saya dan tuan-tuan sama-sama ambil iktibar, ya. Bagaimana saya sebutkan tadi, iaitu asas kita tafsir ialah al-i'tibaru li umumil lafzi la bi khususis sabab, insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, ya. Saya minta ampun daripada Allah Subhanahu taala. Kita tutup kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati.